Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi edisi 24 Mac bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Penentuan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan akan dikekalkan atau dilanjutkan akan diputuskan perkembangan terkini berdasarkan perkembangan terkini penularan wabak COVID-19 dalam negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Majlis Keselamatan Negara MKN akan bermesyuarat bagi menentukan langkah selanjutnya sebelum berakhir tempoh perintah tersebut. Sama ada kita nak lanjutkan ni akan kita teliti dari segi perkembangan yang sedang pun kita lihat pada hari ini. Kalau sekiranya sudah ada penambahbaikan dengan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan dengan dibantu oleh pelbagai-bagai agensi yang lain, apalagi kerjasama daripada semua pihak termasuk kumpulan tabligh yang masih berbaki belum keluar lagi itu, maka kemungkinan besar tindakan kawalan pergerakan ini sudah menunjukkan kesan yang positif kalaulah kiranya data dan angka yang kita lihat kemudian ini lebih rendah daripada apa yang kita lihat pada waktu hari ini. Itu akan kita pantau, tetapi sebelum tempoh itu tamat pada 30 kalau tak silap saya hari bulan Mac, Majlis Keselamatan Negara akan bersidang sama ada langkah yang telah diambil untuk tempoh 2 minggu itu memadai atau perlu kita lanjutkan untuk tempoh seminggu ataupun 2 minggu daripada tarikh tamatnya 30 bulan Mac yang akan datang. Ini akan kita kaji dan kita akan maklumkan. Perdana Menteri sekali lagi menyeru rakyat Malaysia untuk mematuhi segala arahan yang dikeluarkan sewaktu tempoh PKP bagi membendung COVID-19 dan berharap kadar pematuhan PKP mencecah 100%. 10 juta keping penutup hidung dan mulut akan diagihkan secara percuma sebaik sahaja bekalan dari China itu tiba. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia merupakan sumbangan kerajaan kepada rakyat tatkala negara berhadapan wabak COVID-19. Harga yang saya diberitahu lebih daripada RM1.18 satu topeng. Ya, jadi apapun kita akan bawa masuk dan bila mana akan sampai ke negara kita, kita akan agih-agihkan. Saya telah bersetuju dan saya nak umumkan sini bila sampai kita akan agihkan secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia yang memerlukan. Itu adalah sumbangan kerajaan dalam waktu krisis yang kita sedang hadapi pada waktu ini. Kementerian Kesihatan menerima peruntukan tambahan berjumlah RM500 juta bagi meneruskan usaha menangani COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan keperluan itu digunakan untuk membiayai pembelian peralatan perubatan, peralatan perlindungan diri PPE serta keperluan makmal untuk saringan wabak berkenaan. Dan bagi menyegerakan pembelian barangan kritikal, kerajaan telah meluluskan tata cara perolehan secara darurat. Selain itu, peruntukan RM100 juta juga disediakan untuk melantik 2,000 kaki tangan baharu secara kontrak, terutamanya jururawat. Ramai jururawat dan kaki tangan hospital yang amat keletihan pada masa ini kerana mereka terpaksa bekerja siang dan malam untuk membuat saringan kes COVID-19 dan merawat mereka yang disahkan positif. Saya berharap pengambilan kaki tangan baru ini akan dapat dibuat dengan segera supaya semua hospital di negara kita mempunyai kaki tangan yang mencukupi untuk menangani penularan wabak COVID-19. Dalam usaha mengurangkan beban rakyat berikutan penularan pandemik, pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP boleh mengeluarkan jumlah maksimum RM500 sebulan selama 12 bulan. Inisiatif itu akan memberi manfaat kepada 12 juta pencarum KWSP melibatkan anggaran pengeluaran 40 bilion. Permohonan boleh dibuat bermula 1 April ini. Saya berharap inisiatif ini dan juga pengurangan kadar caruman KWSP pekerja sebanyak 4%
yang akan berkuat kuasa pada bulan April 2020 akan membolehkan para pekerja mempunyai lebih wang dalam poket masing-masing untuk membeli barang-barang keperluan harian. Nasihat saya pada anda semua yang akan menerima manfaat ini, gunakanlah wang ini sebaik mungkin. Beli barang-barang yang perlu sahaja dalam waktu yang agak sukar ini. Yang penting pastikan setiap hari ada makanan di atas meja untuk seisi keluarga. Mungkin juga wang ini sebahagiannya boleh digunakan untuk menampung bayaran bil air ataupun bil elektrik ataupun sewa rumah mengikut keperluan masing-masing. Mengulas lanjut, Tan Sri Muhyiddin berkata inisiatif itu merupakan langkah yang diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi EAC. Ia sebahagian daripada pakej rangsangan ekonomi dan bantuan rakyat bagi meringankan beban yang ditanggung. Sementara itu, negeri-negeri pula bakal menerima peruntukan 130 juta ringgit bagi membantu kerajaan negeri menangani impak COVID-19. Peruntukan itu digunakan untuk membantu penjaja dan peniaga kecil, pesakit COVID-19 dan ahli keluarga mereka serta petugas yang terlibat dalam menangani krisis ini. Peruntukan sama rata akan diberikan pada setiap negeri tanpa mengira parti mana yang membentuk kerajaan negeri yang berkenaan. Krisis yang sedang pun kita hadapi ini memberikan kesan pada semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan kecenderungan politik. Maka sebab itulah saya berpandangan semua pihak tanpa mengira fahaman politik mestilah bersama-sama berganding bahu dan bersatu padu untuk menangani krisis yang sedang pun kita hadapi ini. Menjaga keselamatan rakyat, kesihatan rakyat dan nyawa rakyat adalah tanggungjawab kita bersama yang melampaui batas politik. Peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Nasional PT-PTN diberi lanjutan masa dari 3 bulan kepada 6 bulan bagi penangguhan bayaran balik pinjaman masing-masing. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata penangguhan berkuat kuasa serta-merta sehingga 30 September. Kerajaan juga telah bersetuju untuk memberikan lanjutan masa daripada 3 bulan kepada 6 bulan bagi penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PT-PTN yang melibatkan jumlah kutipan sebanyak 750 juta ringgit. Penangguhan ini yang berkuat kuasa serta-merta pada hari ini sehingga 30 September 2020 dijangka akan memberikan manfaat kepada hampir 1.5 juta peminjam PT-PTN. Sementara itu, di Pahang, kerajaan negeri akan menyalurkan bantuan khas tunai sekali bayar RM150 dan barang keperluan bernilai RM50 kepada 17,935 penerima yang terjejas sumber pendapatan ekoran penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan khas itu disalurkan kepada golongan yang terkesan secara langsung dan terputus sumber bekalan mulai hari ini, membabitkan peruntukan bernilai RM3.587 juta. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam satu kenyataan media memaklumkan agihan bantuan khas itu akan diuruskan pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan PBT. Penerima tidak perlu hadir ke pejabat kerajaan untuk urusan bantuan. Sebaliknya kekal di rumah kerana agihan akan dibuat secara terus ke rumah. Sebagai tanda sokongan dan simpati kepada golongan penjaja dan peniaga kecil, kerajaan negeri bersetuju memberikan potongan 50% bagi bayaran sewaan gerai dan lain-lain kemudahan PBT bagi bulan April. Kementerian Kesihatan berjaya memperoleh stok bekalan peralatan perlindungan peribadi PPE sebanyak 33 juta unit. Ia bagi menampung penggunaan di semua fasiliti kesihatan dan akan diedarkan dalam minggu ini.
Selain itu, kerajaan juga telah menerima sumbangan bekalan PPE daripada pelbagai pihak. Sejumlah 3 juta unit PPE sedang diagihkan ke fasiliti-fasiliti kesihatan mengikut keperluan. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa isu kekurangan bekalan PPE iaitu Personal Protective Equipment merupakan satu isu berkaitan dengan COVID-19 yang merentas negara. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan anggota kesihatan. Oleh itu, pihak Kementerian Kesihatan telah mengambil pelbagai langkah dalam memastikan bekalan PPE yang mencukupi untuk setiap fasiliti Kementerian Kesihatan melalui penyelarasan pembekalan bersama Jabatan Kesihatan Negeri. Sumbangan serta bantuan yang diterima akan memudahkan rawatan dilaksanakan. Kementerian Kesihatan turut berterima kasih kepada pihak yang menyalurkan sumbangan dalam menghadapi krisis COVID-19. Polis menggesa semua individu terlibat Ijtimak tabligh di Masjid Seri Petaling segera tampil ke pusat kesihatan yang menjalankan saringan COVID-19. Perkara berkenaan ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor. Saksikan mesej berkenaan. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan dipertanggungjawabkan untuk mengesan peserta jemaah tabligh serta mereka yang hadir di Masjid Seri Petaling pada 28 Februari sehingga 1 Mac 2020. Di sini, PDRM ingin menggesa agar mana-mana individu yang telah menghadiri majlis di Masjid Seri Petaling tersebut, sama ada sebagai anggota jemaah tabligh ataupun tidak, sama ada warga negara Malaysia ataupun rakyat asing, sama ada yang mempunyai dokumen sah ataupun sebaliknya, untuk tampil ke mana-mana pusat kesihatan yang mengendalikan saringan COVID-19 di seluruh negara. PDRM memberi jaminan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang pada masa ini terhadap mana-mana peserta istimewa yang tidak mempunyai dokumen yang sah demi kepentingan dan keselamatan semua pihak. KKM dan PDRM sedia maklum bahawa ramai dalam kalangan jemaah atau warga negara asing yang telah menjalani saringan tersebut. Namun, pada masa tersebut mereka belum menunjukkan sebarang simptom COVID-19. Dan sehubungan dengan itu, kepada mereka-mereka yang pernah hadir namun tidak melakukan saringan penuh, PDRM meminta mereka untuk sekali lagi hadir ke pusat kesihatan yang mengendalikan saringan COVID-19 di seluruh negara. Saya ingin mengulangi bahawa kiranya arahan ini gagal dipatuhi, tiada lagi amaran akan dikeluarkan dan tindakan tegas akan diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengaluan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342, di mana ia memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau denda atau kedua-duanya bagi kesalahan pertama, dan bagi kesalahan yang kedua, hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tindakan menyekat dan menghalang perjalanan keluar dan masuk ke dalam negara juga akan dikenakan ke atas mereka yang masih enggan mematuhi perintah untuk membuat saringan COVID-19 tersebut. Musa mengekalkan momentum kawalan pergerakan rentas negeri iaitu jika dah balik kampung, janganlah balik ke bandar sehingga perintah kawalan pergerakan tamat. Semua rakyat Malaysia dikehendaki kekal di tempat di mana mereka berada ketika ini sehinggalah tamat tempoh perintah kawalan pergerakan. Saya menggesa seluruh rakyat Malaysia memberikan kerjasama yang sepenuhnya membantu PDRM serta lain-lain agensi menguatkuasa yang terlibat, khususnya dalam mematuhi perintah kawalan pergerakan demi memerangi penularan wabak COVID-19 ini. Sementara itu, di Georgetown, segelintir masih berdegil apabila keluar ke bandar pada waktu malam tanpa alasan kukuh walaupun perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan. Ketua Polis Daerah Timur Laut Assistant Commissioner Sofian Santong berkata, sehingga jam 11 malam tadi, kebanyakan yang berada di kawasan bandar memberi alasan keluar membeli makanan dan mahu berjumpa rakan.
Menurutnya, orang ramai tidak seharusnya ingkar dengan perintah dikeluarkan kerana ia merupakan langkah untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Masih lagi ada di kalangan masyarakat di kawasan Timur Laut ini masih lagi berdegil ataupun tidak mematuhi arahan ini, yang mana masih lagi ada didapati pada waktu-waktu begini masih lagi keluar dengan alasan untuk mencari makan, dengan alasan untuk berjumpa rakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam obsekatan bergerak COVID-19 di Jalan Penang, Georgetown. Terdahulu, Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Sahabuddin Abdul Manan mengesahkan sebanyak 24 sekatan jalan raya dijalankan dalam satu masa di seluruh negeri sehingga 31 Mac ini. Orang ramai dinasihatkan tidak berkunjung ke pintu sempadan Malaysia Thailand di Durian Burung Kedah yang ditutup sepenuhnya. Bagi mengelak kekeliruan, Ketua Polis Daerah Padang Terap DSP Noh Idris berkata pihaknya turut melakukan sekatan jalan raya di kawasan berdekatan. Saya nasihatkanlah, masih ada lagi yang sebab ini adalah sempadan bersama dengan Thailand. Banyak pekerja-pekerja Thailand yang bekerja di ladang-ladang berhampiran dengan durian burung. Jadi kita nasihatkan untuk tidak ada pergerakan keluar masuk sekarang ni. So tinggallah di kawasan tempat kerja masing-masing lah. Beliau ditemui RTM selepas melakukan pemantauan di sekatan jalan raya antara daerah di Kuala Nerang. Institut Sosial Malaysia ISM yang diwartakan sebagai salah satu pusat kuarantin COVID-19 sedia menerima kumpulan pertama. Persiapan meliputi aspek tempat tinggal, keperluan makan minum, keselamatan, mekanisme saringan dan jumlah petugas pelbagai agensi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun dalam satu kenyataan memaklumkan kumpulan pertama terdiri daripada 132 pelajar tahfiz Masjid Seri Petaling. Mereka melibatkan pelajar berusia antara 15 hingga 30 tahun. ISM dijangka mula menerima semua pelajar terbabit hari ini. 80 petugas daripada pelbagai agensi ditempatkan di stesen itu. 5 individu dipercayai terlibat penularan berita palsu mengenai COVID-19 telah dirakam percakapannya. Siasatan itu dilakukan secara rasmi bersama oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan PDRM. Dalam kenyataan medianya, MCMC memaklumkan siasatan membabitkan kes yang berlaku di beberapa lokasi sekitar Perak dan Pulau Pinang. Mereka merupakan sebahagian daripada 43 kes yang dilaporkan. 18 suspek dikenal pasti. Mereka disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Melaka tidak bercadang menangguhkan catuan air biarpun Perintah Kawalan Pergerakan sedang dilaksanakan. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata, paras air di empangan ketika ini masih belum mencapai tahap yang sepatutnya bagi membolehkan catuan air ditangguhkan. Jelas Datuk Sulaiman, paras air empangan perlu mencapai tahap 60%. Sedangkan 2 daripada 3 empangan utama di negeri itu berada pada tahap bawah 30%, iaitu paras membimbangkan. Buat masa ini begitu kerana paras empangan air ini belum sampai lagi ke tahap yang membolehkan kita untuk memberhentikan bekalan air berjadual. InsyaAllah, kalau berterusan seperti mana,
yang kita tengok 2-3 hari sudah ni hujan, ada peningkatan di setiap empangan, ada peningkatan. Kalau ianya berterusan, saya yakin bila sampai tahap ataupun level yang membenarkan supaya tidak ada lagi bekalan air berjadual ini, insyaAllah ianya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dalam Melaka. Datuk Sulaiman menyampaikan sumbangan makanan dan minuman kepada petugas barisan hadapan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka di Bukit Beruang. Beberapa perkhidmatan keretapi antara negeri dan bandar digantung sementara waktu susulan wabak COVID-19. Ia berkuat kuasa hari ini sehingga tamat Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KTMB, Datuk Insinyur Kamarul Zaman Zainal, hanya 2 perkhidmatan ETS dan 2 perkhidmatan antara bandar beroperasi setiap hari berbanding 8 sebelum ini. Operasi komuter pula dikurangkan kepada 49 perkhidmatan sehari bagi sektor Lembah Kelang dan Utara. Manakala perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran, Ekspres Selatan dan Shuttle Terbrau diberhentikan sepenuhnya sehingga tamat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Perkhidmatan Train Skypark Link antara Kuala Lumpur Central dan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang dikurangkan separuh. Orang ramai digesa mendapatkan maklumat semasa operasi train menerusi laman sesawang KTMB atau hubungi Pusat Panggilan Tertera. Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan banyak aktiviti rutin harian terjejas. Namun kita tiada pilihan jika mahu rantaian jangkitan COVID-19 itu diputuskan bagi mengelak penularan pandemik itu. Tetapi bagaimana golongan yang kurang berkemampuan seperti asnaf, khususnya yang tinggal di bandar-bandar besar? Bersama Firdaus Mokhtar berkongsi cerita mengenai program #Musaadah COVID-19. Di wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAWIP), Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM) dan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) mengenal pasti seramai 24,196 asnaf layak menerima bantuan. Susulan PKP, bantuan perlu dipermudahkan dan tindakan awal sudah dilakukan dengan mempercepatkan bayaran bantuan dari 25 Mac kepada 19 Mac lalu melibatkan agihan RM9.6 juta. Bantuan zakat khas tambahan sebanyak RM500 setiap seorang dengan jumlah agihan sebanyak RM12.1 juta turut diagihkan pada bulan depan. Untuk family apa semua, kira 2 minggu tak dapat keluar kan, kita bagi sumbangan ni kira alhamdulillah lah. Tak kerja, duduk rumah je. Memang tak keluar rumah pun. Beli masa first 18 hari bulan tu beli bahan dapur siap-siap, duduk kat rumah. Lepas tu bekalan pun dah nak habis kan. Nasib baiklah dapat bantuan. Ya, tak payahlah kat keluar. Ni pun dah cukup lah. Memadai lah sampai hujung bulan lagi kan. Inisiatif itu juga antara salah satu daripada misi pengurusan Islam di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hak Ehwal Agama bagi membantu pihak terjejas akibat COVID-19. Kita limitkan. Sepatutnya ikut susunan tu banyak, tetapi kita akan hadkan sekadar yang perlu saja untuk menunjukkan keprihatinan dan juga bagi semangat. Yang penting bila pemimpin atau menteri ataupun timbalan menteri turun, dia akan ada bagi semangat dan kita mengharapkan mereka boleh bertahan dan bersabar dengan situasi yang ada. Baik, ini merupakan bantuan asnaf melalui #Musaadah COVID-19 yang disumbangkan oleh Timbalan Menteri Jabatan Menteri iaitu Tuan Haji Ahmad Marzuq Syari. Antaranya yang disumbangkan itu wang tunai RM200 yang disumbangkan oleh MAWIP serta barangan keperluan asas yang disumbangkan oleh PPZ dan juga YAPIM yang bernilai RM300. Firdaus Mokhtar untuk RTM.
Lebih 300,000 kes COVID-19 telah dilaporkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di seluruh dunia. Menurut Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, meskipun penularan pandemik itu meningkat mendadak, masih ada peluang untuk mengubahnya. Jelas Dr. Tedros, penularan mengambil masa 67 hari untuk mencapai 100,000 kes pertama. Kemudian dalam tempoh 11 hari untuk mencapai 100,000 kes kedua dan hanya 4 hari untuk angka 100,000 kes ketiga. Tambahnya, kekurangan alat pelindung diri PPE buat petugas perubatan mengakibatkan mereka terdedah kepada ancaman wabak barangan ekspor serta memastikan pengedaran yang adil untuk mengekang kekurangan bekalan keperluan yang sedang melanda dunia. Iran mengesahkan 127 lagi maut akibat COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,800, 12 kematian dengan lebih 23,000 kes positif. Jurucakap Kementerian Kesihatannya Kianosh Jahanpur berkata 1,411 lagi telah dijangkiti virus dalam tempoh 24 jam. Jelasnya berdasarkan kajian terkini Jawatankuasa Epidemiologi Kebangsaan, lelaki lebih cenderung untuk terkena jangkitan dan maut berbanding wanita. Lelaki mencatatkan 58.6% kes jangkitan, manakala wanita 41.4%. Sementara itu, kematian akibat pandemik menunjukkan lelaki mendominasi sebanyak 60%. Berita itu tadi mengakhiri berita pagi untuk hari ini. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store untuk tonton semua saluran kami. Selain itu, tonton kami menerusi My Freeview 123. Terima kasih kerana setia bersama RTM, jenama media yang diiktiraf paling dipercayai. Saudara, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Stay at Home, duduk di rumah, jangan keluar. Sebagai langkah pencegahan, orang ramai hendaklah duduk di rumah, kerap basuh tangan dan jaga kebersihan. Kekal 1 meter jarak antara individu. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.